terus untuk dapat untuk dapatkan pemahaman boleh bertanya terus. Okey. Baik, so kita sambung dengan jangka masa pengeluaran. Okey, jangka masa pengeluaran merujuk pada masa lah, iaitu merujuk kepada keupayaan sesebuah firma mengubah kuantiti input tetap dalam proses pengeluaran. Okey, dia paling penting input tetap ni. Untuk jangka masa pengeluaran So jangka masa pengeluaran macam mana ceritanya? Nanti cikgu cerita. Jangka masa pengeluaran terbagi pada dua. Sama ada jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Baik. Jangka masa pendek ni, okey, kalau jangka masa pendek apabila wujudnya sekurang-kurangnya, makna wujud satu input tetap, at least satu input tetap dalam proses pengeluaran. Okey, bila wujud satu input tetap. Dan untuk input tetap ini firma tak dapat menyesuaikan tingkat pengeluaran dan juga atau mengubah kapasiti pengeluaran. Maksudnya di sini iaitu apabila input tetap tu ada, firma kena ikut dia punya dia punya keupayaan input tetap itu. Okey. Jadi dia tak boleh suka-suka hati untuk menyesuaikan tingkat pengeluaran atau ubah kapasiti pengeluaran itu. Kita tak boleh suka-suka hati nak ubah. Kerana apa? Kerana wujud input tetap dalam proses jangka masa pendek ini. Dan tingkat output itu tadi hanya boleh diubah. Okey, hanya boleh diubah dengan mengubah kuantiti input berubah saja. Contoh dia macam mana? Maksudnya cikgu tak boleh suka hati nak ubah. Contoh dia macam mana? Okey, macam ni. Baik. Katakanlah cikgu ada kilang. Okey, cikgu ada kilang. Kilang membuat sabun. Okey, kilang membuat sabun Baik, jadi dalam satu hari cikgu buat sabun buku lah, sabun buku nak sabun yang botol lah, sabun botol senang. Okey. Dalam satu hari dengan pekerjanya, dengan bahan mentah apa semua kan. Kalau betul-betul diorang buat dalam satu hari kan, diorang boleh menghasilkan, katakanlah dalam satu kilang tu, diorang boleh menghasilkan, katakan kita ambil dalam 500 botol. 500 botol. Jadi itu adalah output. 500 botol tu output. Jadi kalau kita nak ubah dia, nak ubah dia menjadi lebih banyak. Contohnya 500 macam tak cukup je. Nak tambah lagi, permintaan tinggi. Kita nak tambahkan lagi jadi 700. Boleh. Dengan syarat apa? Kita kena tambah pekerja dan bahan mentah. Rasa tak? Pekerja kenapa kau buat kat sini? Dia ni kan selalu sibuk tau. Dia ni selalu sibuk. Okey. Ini Peanut. Bye Peanut. Lion King ke cikgu? Peanut nama dia. Peanut. Alah. Okey. Baik. Macam cikgu cakap tadi, okey, untuk menambahkan kita punya produk tu daripada 500 ke 700, kita kena tambahkan dua perkara, iaitu bahan mentah dengan pekerja. Setuju tak? Betul kan? Nak tambahkan bilangan produk kita tu, okey, daripada 500 ke 700 unit, kita kena tambahkan dua perkara, iaitu pekerja dan juga bahan mentah. Setuju? Setuju Setuju. Okey, baik. So kedua-dua ini adalah output, adalah input berubah. Itu adalah input berubah. Maknanya pekerja dengan bahan mentah itu adalah input berubah. So kalau kita nak tambahkan produk kepada 700 unit, kita kena tambahkan pekerja dan tambahkan bahan mentah. Jadi kalau kita nak lebih lagi, contohnya kalau kita kata macam 500 tak cukup lah, sebenarnya kita nak permintaan nak buat 2000.
500 unit tak cukup, 500 botol tak cukup, kita nak buat 2000. Bila nak buat 2000, okey, bilangan pekerja, katakan kita dah ada 7 orang dalam kilang tu dah ada 7 orang. 7 orang tu dah maksimum dah tak boleh nak tambah dah. Bahan mentah tu pun dah tak cukup dah. Okey, ngam-ngam itu je. Dah tak boleh nak tambah sebab dah tak ada ruang. Dah tak ada ruang. Okey, jadi itu yang dikata apa? Firma tak dapat menyesuaikan tingkat pengeluaran atau mengubah kapasiti pengeluaran secara drastik, maknanya secara banyak. Kerana apa? Kerana input tetap itu masih ada, iaitu input tetap tu apa? Kilang. Dan kilang tu, okey, hanya satu-satu je kilang yang cikgu ada. Jadi, boleh tak nak tambah terus buat kilang lah yang lain? Boleh tak nak buat macam tu? Dalam jangka masa setahun, 2 tahun, boleh tak tiba-tiba nak buat kilang terus macam tu? Nak tambahkan kilang? Boleh tak dalam tempoh setahun atau 2 tahun? Boleh ke tak boleh nak tambah kilang? Nak tanya dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okey. Baik. Sebenarnya dalam jangka masa pendek, okey, dalam tempoh setahun atau 2 tahun, dia memang susah nak tambah. Kerana apa? Kerana okey, untuk mendapatkan kilang lain, okey, boleh tu memang boleh, tapi dalam teorinya sebenarnya dia mengambil masa at least 4 tahun ke 5 tahun. Pertama kerana apa? Kerana nak cari modal tambahan. Modal tambahan untuk buat kilang baru, untuk tambah mesin baru, untuk tambah pekerja-pekerja baru. Jadi, untuk setahun tak cukup modal untuk buat kilang baru. Tak cukup modal. Untuk tempoh 2-3 tahun untuk pembinaan kilang tu lagi. Kemudian nak cari bahan mentah yang lebih banyak lagi. Kemudian nak cari para pekerja yang sesuai lagi. Dalam tempoh 2 tahun atau 3 tahun, dia susah. Jadi dia susah. So, mahu tak mahu, dia kena pakailah input tetap yang sama, iaitu kilang tersebut. Kilang tu je kena pakai. Jadi, kalau nak tambahkan, boleh. Tetapi kena tambahkan pekerja dengan bahan mentah je. Itu input berubah. Kalau nak tambah input tetap tu, tambahkan kilang, tak boleh. Sebab tak cukup modal. Jadi, kalau kita lihat contohnya macam ni, meningkatkan jumlah bilangan buruh untuk meningkatkan pengeluaran pakaian dengan sejumlah bilangan mesin yang sama. Mesin jahit pun sama. Maknanya kalau macam dalam kes cikgu tadi, kilang sabun tadi, maknanya mesin banyak tu, kita tahu mesin adalah input tetap. Mesin input tetap. Kemudian kilang input tetap. So dua-dua ni, kita tak boleh suka-suka hati tambah. Sebab mesin tu besar. Jadi kilang tu dah guna sepenuhnya, dengan mesin-mesin pun dah guna sepenuhnya. Okay, jadi kalau kita nak tambah macam mana? Nak tambahkan produk, kita kena tambahkan buruh dengan bahan mentah aja. Itu je yang kita boleh buat. Itu dalam jangka masa pendek. So, dalam jangka masa pendek, akan wujud sekurang-kurangnya satu input tetap. Iaitu sama ada ianya adalah kilang, ataupun ianya adalah mesin, ataupun kedua-duanya sekali. Okey, itu dalam jangka masa pendek. Tapi kalau dalam jangka masa panjang, okey, merujuk kepada jangka masa panjang ni merujuk pada suatu tempoh apabila semua input, tak kiralah input tetap atau input berubah, tak kiralah buruh, tanah, okey, kemudian mesin tadi ataupun kilang tadi, semua input itu digunakan dalam proses pengeluaran itu semua adalah input berubah. Maknanya dalam jangka masa panjang, okey, input tetap tadi akan bertukar menjadi input berubah. Maknanya dalam jangka masa tempoh 5 tahun, kilang itu pun input berubah. Mesin tadi pun input berubah. Sebab dalam tempoh 5 tahun ke atas, kita boleh buka kilang baru sebelah dia. Kita boleh tambahkan mesin sebelah dia.
Jadi mesin dan kilang tadi adalah input berubah dalam jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek, kita tak boleh tambahkan dia. Tak mampu. Dia tak mampu sebab kosnya yang tinggi. Jadi, untuk jangka masa panjang, firma akan dapat mengubah tingkat output, maknanya menambahkan produk dan keupayaan pengeluaran dengan apa tahu? Caranya nak ubah produk, nak ubah bilangan produk semua macam mana? Dengan ubah semua input yang digunakan. Contohnya mesin, bangunan kilang dan juga tanah. Kita boleh tambahkan dalam tempoh 5 tahun ke atas. Jadi kerana apa? Kerana firma dapat menambah modal, kemudian firma ada masa untuk tingkatkan teknologi, maknanya untuk mencari teknologi-teknologi baru supaya production itu lebih banyak dan lebih pantas. Contohnya meningkatkan jumlah bilangan buruh dan mesin jahit untuk meningkatkan pengeluaran pakaian. Jadi itu perbezaan jangka pendek dan jangka panjang. Siapa yang tak faham lagi? Cikgu tanya ni, siapa yang tak faham lagi konsep jangka pendek dan jangka masa panjang? Okey, Samuel, macam mana Samuel? Boleh faham tak? Aisyah? Rafizuddin? Okey, boleh Samuel? Okey, bagus. Auni macam mana? Untuk contoh. Okey. Okey. Baik, untuk contoh. Boleh. Okey, contoh sekali lagi Kita ambil Datuk Ali Syukri. Datuk Ali Syukri kan buat jamu, betul tak? Datuk Ali Syukri dia buat jamu. Okey, pada peringkat awal, dia dah ada duit apa semua kan. Dah ada modal apa semua. Kemudian dia buka kilang. Dengan pekerja dia kan. Kilang tu saiz dia besar semua. Dia kata kilang ni boleh muat 30 orang untuk bekerja. Buat dia punya jamu-jamu semua. 30 orang. Sehari boleh keluarkan berapa Datuk? Sehari kita boleh keluarkan dalam 1,000 botol jamu-jamu saya ni. Itu Datuk Ali Syukri lah contoh Jadi dia pun gunakanlah mesin, katakan mesin ada 5. Kemudian pekerja ada lebih kurang 30 orang. Pekerja pun bekerja lah dengan 5 mesin tersebut kan. Kemudian dia kata kita boleh mencapai produk satu hari 1,000 unit ni, 1,000 botol ni. Okey. Baik, kemudian permintaan di Herbs permintaan produk Datuk Ali Syukri tu bertambah. Jadi apa yang dia kena buat? Saya nak kena tambahlah produk-produk ni, permintaan tinggi ni. Jadi 30 orang ni, bolehlah tambahkan lagi 10 orang. Tambah 10 orang lagi, jadi 40 orang. 40 orang pekerja. Jadi dia yang 30 orang tadi kerja daripada pagi sampai petang. Yang 10 orang lagi tu dia tambahkan bekerja daripada petang sampai ke malam. Maknanya kilang tu run 24 hours buat produk. So dia go for maximum lah. Dia kata, kena tambah ni. Buat kan. Dapatlah 1,500 unit sehari. 1,500 botol sehari. Kan? Jadi permintaan masih lagi tinggi. Dia kata, kena tunggulah pasal kita kena tambah modal ni. Saya ada perancangan untuk tambahkan kilang di sebelah. Tapi bukan tahun ni lah. Kena cukupkan modal, kena cari mesin lagi pun semua kan. Nampak tak? So dalam jangka masa pendek, kilang tadi dengan mesin tadi adalah input tetap. Maknanya input yang tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Bilangan dia tetap sama. Yang boleh berubah, kalau nak tambahkan produk, yang boleh diubah adalah buruh dengan bahan mentah. Bahan mentah kena tambah lah. Buruh dengan bahan mentah. Itu input berubah. So dalam jangka masa pendek, dua input tetap, dua input berubah, iaitu mesin dan juga kilang. Kemudian satu lagi input berubah iaitu buruh dan juga bahan mentah. So dua-dua gabung. Dalam jangka masa pendek. Baik. Selepas 5 tahun, Ali Syukri pun dah ada duit apa semua kan. Lah, saya beli tanah kat sebelah. Nak beli tanah lagi. Saya nak beli tanah kat sebelah kilang saya ni. Beli tanah. Kemudian saya nak buat kilang pula baru. Buat kilang baru pula. Kemudian saya nak tambah mesin, beli mesin baru pula.
Kemudian saya kena cari pekerja lagi. Another 30 orang dekat sana. So 40 orang kat sini, 30 orang kat sana. Dah 70 orang. Kemudian kena tambah bahan mentah pula kat sana. Maknanya apa? Selepas 5 tahun, maknanya dalam jangka masa panjang, baru dia tambahkan semua input dia. Betul tak? Bermakna di sini, dalam jangka masa panjang, buruh tadi adalah input berubah, modal tadi pun input berubah, mesin bahan mentah adalah input berubah. Kemudian mesin jadi input berubah tak? Mesin jadi input berubah tak? Berubah tak dia punya bilangan dia? Mesin. Mesin berubah tak? Aisyah, mesin berubah tak Aisyah? Mesin, bilangan mesin berubah tak Aisyah? Daripada kilang pertama jadi kilang kedua, mesin berubah tak? Begitu juga dengan Auni. Auni, kilang berubah tak? Bilangan kilang berubah tak? Bila selepas 5 tahun. Berubah ke tak? Nak tanya tu dulu. Asal gini line macam slow Korang line slow okey. Rafizuddin kata berubah. Line slow ke? Line macam lagging ke? Lagging tak? Patutlah Rafizuddin kat PD rupanya. Okey, yang lain-lain lagging tak hari ni? Apa soalan tadi? Kan lagging lah tu. Lain okey. Okey. Soal okey, tak okey je. Okey. Baik, soalan cikgu. Okey, selepas Alif Syukri tambahkan tanah, tambahkan bangunan kilang, tambahkan mesin-mesin dekat kilang baru tu, okey, cikgu nak tanya, bilangan kilang berubah tak? Bilangan kilang berubah. Okey, bilangan mesin berubah tak? Berubah. Bermakna di sini dalam jangka masa pendek yang masa kilang pertama tu, okey, kilang, tanah dengan mesin tu adalah input tetap. Input tetap. Tapi bila dalam jangka masa panjang, bila Alif Syukri tambahkan kilang kat sebelah, dia tambah mesin, tambah tanah, tambah bangunan kilang, bermakna okey, input tetap tadi dalam jangka masa panjang dia telah menjadi input berubah. Bermakna kilang tadi jadi input berubah, okey, mesin tadi jadi input berubah dan juga tanah tadi menjadi input berubah dalam jangka masa panjang. Itu perbezaan input tetap dan input berubah dalam jangka masa pendek dan dalam jangka masa panjang. Boleh faham Dina? Boleh Boleh. Alright, good. Itulah dia cara nak kenal pasti So satu-satunya benda yang menyebabkan dia berubah, okey, antara pendek dengan panjang, jangka masa pendek, jangka masa panjang adalah input tetap. Ingat yang itu. Kenapa berubah daripada pendek kepada panjang? Kerana input tetap telah berubah jadi input berubah. Telah bertukar jadi input berubah. Kenapa jangka pendek? Sebab dia ada input tetap. Kenapa jangka panjang? Sebab semua input telah menjadi input berubah. Termasuk input tetap telah menjadi input berubah. So itu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey. Baik. So kita lihat tentang fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, fungsi pengeluaran jangka pendek. Apa fungsi dia? Baik. So dalam jangka masa pendek okey, fahami konsep ini. Ianya adalah hubungan okey antara jumlah input dengan jumlah output. Okey, maknanya jumlah input, bahan mentah, buruh semua kan, dengan hubungan dia dengan jumlah output iaitu keluaran ataupun produk. So, okey, fungsi ini menunjukkan hubungan antara input berubah, especially input berubah dengan output. Input berubah ialah bahan mentah dan juga pekerja. Pada satu tingkat input tetap yang diberikan, maknanya pada satu kuantiti input tetap yang diberikan. Input tetap kita tahu adalah
dalam jangka masa pendek, input tetap adalah kilang dan mesin. Ini hubungan antara tiga-tiga ni. Okey. Dan pengeluaran jangka pendek, fungsi pengeluaran jangka pendek menjelaskan jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah kuantiti output pada suatu teknologi tertentu. Untuk mengenal pasti berapa banyak produk yang boleh dikeluarkan dengan input berubah yang ada ini. So, dengan cara ini, pengeluar dapat mengenal pasti kombinasi faktor pengeluaran yang paling cekap. Yang mana faktor pengeluaran yang paling yang kita kata kombinasi faktor pengeluaran yang paling kita kata efisien, yang paling bagus dalam proses pengeluaran. Macam mana tu cikgu? Okey, jom kita tengok. Baik. Untuk menjelaskan fungsi pengeluaran ini, kamu kena lihat tentang beberapa andaian. Iaitu andaian yang pertama, okey, andaian ini maknanya tidak ada perubahan pada andaian ini, iaitu andaian pertama iaitu terdapat hanya 2 input yang digunakan. Okey, contohnya buruh sebagai input berubah dan mesin sebagai input tetap. So, ini andaian buruh sebagai input berubah dan mesin sebagai input tetap. Dan buruh yang digunakan ini mempunyai andaian yang kedua, buruh yang digunakan ini ada kemahiran yang sama cekap. Maknanya sama je, tak berubah kemahiran masing-masing. Maknanya kemahiran A, B, C, maknanya bilangan pekerja, pekerja A, pekerja B, pekerja C, okey, kemahiran dia sama, okey, sama-sama cekap. Dan teknologi juga tidak berubah, iaitu teknologi itu adalah tetap. So, 3 andaian ni penting. Okey, hanya 2 input, iaitu input berubah dan input tetap. Input berubah biasanya diwakili oleh buruh dan input tetap diwakili oleh mesin. Dan buruh yang digunakan ada tingkat kemahiran yang sama dan tingkat teknologi adalah tetap. So, itu andaian. Baik, jom kita lihat. Okey. Ini kita nak lihat fungsi pengeluaran macam mana nak kira-kira. Dia start dah kira-kira. Jumlah keluaran ataupun kalau dalam kat universiti ini dipanggil TP, total production. Total production. Total product lah. Total product. So TP merujuk kepada jumlah output. Okey, jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah input yang dimiliki oleh firma. Maknanya, senang cerita, sejumlah produk yang dapat dihasilkan oleh sejumlah pekerja dan juga bahan mentah. Okey. Dan rumus untuk jumlah keluaran ialah keluaran purata, okey, darabkan dengan kuantiti berubah. Okey, keluaran purata darabkan dengan kuantiti berubah. Tapi ini sebenarnya secara teori, rumus ini secara teori. Boleh, tapi nanti. Okey. Contoh yang mana? Contoh formula ni ke? Contoh formula pengiraan dia ke? Ya, cikgu. Okey, baik. Kalau untuk contoh formula pengeluaran ini, untuk jumlah keluaran, nanti kita akan tengok. Nanti kita akan tengok. Sebenarnya dia tak perlukan formula ni pun. Cuma kita kena tahu kedudukan dia. Tak apalah. Nanti cikgu cerita. Baik. Nanti cikgu tunjukkan. Baik. Jumlah keluaran. Okey. Kalau kita lihat di sini. Okey. Hubungan antara apa tahu? Jumlah keluaran. Maknanya total produk tadi. Okey. Dengan kuantiti buruh. Ataupun dengan input berubah yang digunakan. So hubungan dia adalah. Kalau kita tengok apabila tiada buruh, okey, digabungkan dengan mesin, tiada buruh tiada pekerja digabungkan dengan mesin, bermakna tiada output yang dapat dihasilkan. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Tak ada buruh, okey, tapi ada mesin, produk tak boleh dikeluarkan. Memanglah. Kan? Ada mesin, dalam kilang ada mesin. Tapi pekerja-pekerja cuti. Contoh, Deepavali semalam kan. Pekerja kilang tutup. Mesin ada. Sebab kena tekan button dulu mesin tu. Ya.
Jadi kalau tak ada buruh, kan, tak adalah produk yang nak dikeluarkan. Itu kena faham. Okey, itu hubungan antara buruh dengan output. Apabila buruh so ini sekali lagi apabila buruh dikombinasikan dengan mesin, maknanya bila buruh combinekan dengan mesin itu, barulah jumlah keluaran akan bertambah. Maknanya total produk akan bertambah bila combinekan buruh dengan mesin-mesin itu. Dan jumlah keluaran akan semakin bertambah bila bilangan buruh bertambah. Sehingga keluaran, maknanya sehingga produk itu mencapai nilai maksimum. So, keluaran akan semakin bertambah kalau buruh tu ditambah. Kalau buruh tu, bilangan buruh tu ditambah, dan pertambahan input berubah yang seterusnya akan menyebabkan jumlah keluaran juga akan meningkat. Kesimpulannya, jumlah keluaran meningkat, mencapai nilai maksimum, dan kemudian kemungkinan akan menurun. Sebelum itu, mohon untuk betulkan mohon untuk betulkan. Sekejap kita tengok. Pertambahan, contohnya, jap cikgu tengok jumlah keluaran akan semakin bertambah bila bilangan buruh bertambah sehingga keluaran mencapai nilai maksimum. Faham ini? Bila bilangan buruh bertambah, maka keluaran akan bertambah sampai nilai maksimum. Ini penting nilai maksimum. Kalau dah sampai nilai maksimum, kalau tambah lagi buruh, apa yang akan berlaku sepatutnya? Apa yang akan berlaku sepatutnya kalau nilai maksimum tu dah capai maksimum, tapi kalau tambah lagi pekerja, apa yang akan berlaku? Sebenarnya jumlah keluaran akan tolong betulkan bukan meningkat. Sebenarnya jumlah keluaran akan menurun. Ni gempar ni. Macam mana boleh menurun? Dia akan, jumlah keluaran akan menurun. Siapa faham? Siapa yang tak, bukan saya faham. Siapa yang tak faham? Best cerita ni. Cerita ni best sebenarnya. Siapa yang tak faham? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham ni? Baca balik kan. Pertambahan input berubah yang seterusnya akan menyebabkan jumlah keluaran menurun. Kesimpulannya, nasib baik Edina Damia faham. Auni faham tak Auni? Auni Kristina? Faham tak? Okey. Faham cikgu. Okey. Baik, dia begini. Bila katakanlah satu kilang tu, macam kilang Alif Syukri cikgu cakap tadi katakanlah ada 30 orang. 30 orang keluarkan produk, 1000 unit. Baik. Kemudian bila tambahkan 10 orang lagi, jadi 1500 unit. Banyak dah ni. Dah maksimum. Dah tak boleh dah, tambah lagi dah ni. Sorry. Ya ke Aisyah? Okey, baik. Baik. Katakanlah Ali Syukri kata, tambah pekerja lagi tambah banyak lah. Daripada 40 orang tadi, tambahkan 10 orang lagi. Jadi 50 orang. Jadi Ali Syukri katakan, kalau tambah 10 orang lagi jadi 50 orang, so produk aku ni daripada 1500 unit akan bertambah menjadi 2000 unit ni. Adakah ianya begitu? Tidak. So bila dia tambah 10 orang lagi, suddenly daripada 1500 dia akan turun jadi 1300 atau 1400. Kenapa macam tu Kerana bila tambah 10 orang lagi, maka ini manusia. Bila manusia ramai-ramai buat kerja yang sama, kalau dia sikit dia kena buat semua. Tapi bila dia terlalu ramai, akan ada yang tak kerja. Akan ada yang tengok borak, kemudian sambil-sambil buat kilang tutup botol kat dalam tu kan.
semalam kata nak balik Kenduri. Apa ni pergi Kenduri kahwin adik ipar aku. Dia kahwin kat sana. Kan. Nampak? Dia dah start berborak. Bila dah start borak, kan? Ada pula kalau yang bercerita dia berhenti. Kan? Kau tahu tak? Ni nak dengar cerita tak? Nak dengar cerita tak? Dah tak jalan dah. Tak jalan dah mesin tu. Nak dengar cerita tak? Kau tahu kan? Habis. Jadi maknanya apa? Bertambahnya pekerja, maka akan berkuranglah kecekapan. So dia kena ngam-ngam. Dia kena ngam-ngam. Jadi itu yang dimaksudkan bila jumlah keluaran meningkat mencapai nilai maksimumnya, kalau tambah lagi input berubah, okey, jumlah dia akan menurun. Jumlah dia akan menurun. Okey, menurun. Okey, boleh faham itu sebenarnya. Sebab kita dealing with human. Bila dealing with human, ni problem. Okay, dealing with human ni memang problem. Okey. Baik, ini hubungan antara jumlah keluaran dengan input berubah. Baik, itu jumlah keluaran. Yang kedua, keluaran purata ataupun dipanggil average product. Okay, average product. AP. Sebab itu dipanggil AP, average product. Keluaran purata merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Seunit input berubah. Jadi untuk formula keluaran purata, jumlah keluaran akan dibahagikan dengan kuantiti input berubah. Ini boleh clear. Contohnya lah. Katakanlah macam dalam kes kilang Alif Syukri tadi. Okey, dia punya produk katakanlah 1,500. Kemudian kuantiti input berubah, maknanya kuantiti pekerja dia berapa orang? Okey, pekerja dia cikgu cakap tadi ada 40 orang. So bahagikan 1,500 bagi dengan 40 orang. Jadi kalau 1,500 kena buka kalkulator. Okey, dan okey. 1,500 dibahagikan dengan 40 orang bermakna seorang akan dia akan dapat berapa? Iaitu 37.5 unit. Maknanya apa? Maknanya setiap seorang pekerja, setiap seunit input berubah kan? Setiap seunit input berubah, setiap satu pekerja akan hasilkan 37 unit. 37 unit produk Alif Syukri tu. Seorang 37. 37 botol. Macam itulah. So, 37.5 ini adalah dikatakan sebagai keluaran purata. Ini dikatakan sebagai keluaran purata. Ni keluaran purata. Okay. So, tak faham tanya tahu. Kalau korang tak faham terus tulis. Jangan korang diam aja. Okay, kalau suara cikgu terputus-putus ke nak penjelasan lagi, cakap-cakap. Jangan diam je. Syah, jangan diam Bagi tahu okay, Rafizuddin. Ya. Ya, Dina Sofia. Okey, kuantiti input berubah tu maknanya jumlah pekerja. Jumlah pekerja. Input berubah, pekerja. Kuantiti maknanya kuantiti pekerja tu. Bilangan pekerja tu. Boleh faham? Okey, input berubah, pekerja. Kuantiti input berubah maknanya bilangan pekerja tu. Macam cikgu. Ya, boleh faham Okey, bagus. Baik. So kita lihat di sini hubungan antara keluaran purata dengan kuantiti buruh yang digunakan adalah seperti berikut. Apabila bilangan input berubah bertambah, kalau input berubah bertambah, maknanya kalau buruh bertambah, keluaran purata akan bertambah juga. Akan bertambah Kalau daripada bawah daripada mula
Okey, sehingga mencapai nilai minimum. Maknanya nilai yang sedikit. Seterusnya, kalau ditambah bilangan pekerja lagi, maknanya bilangan ibu berubah, kalau tambah lagi, keluaran purata ini akan menurun. Akan menurun. Jadi, keluaran purata tidak akan bernilai sifar selagi jumlah keluarannya adalah positif, maknanya produk dia adalah positif, banyak lagi. Kesimpulannya, macam mana nak faham? Keluaran purata, bila tambah pekerja, keluaran purata itu akan meningkat. Kemudian nilai maksimum, kemudian dia menurun balik. Contohnya kita ambil tiga tempat. Contohnya cikgu ambil tiga keadaan. So, contohnya macam ni. Bila bilangan pekerja, bilangan pekerja, kemudian juga kita akan ambil kat sini satu lagi iaitu berkaitan dengan kuantiti. Kuantiti produk. So, kemudian puratanya. Ataupun keluaran purata. Keluaran purata. Baik, purata begini. Baik, so apabila contohnya apabila bilangan pekerja katakanlah 20 orang. Kuantiti katakanlah 1,000. Bermakna purata seorang pekerja boleh hasilkan berapa banyak? Berapa banyak? Seorang boleh hasilkan, kita akan bahagikan 100 bagi 20. Akan dapat 50 unit. Setuju tak? Betul kan? Betul kan? 100 bagi 20 dapatlah 50, betul tak? Betul. So bermakna setiap seorang pekerja boleh keluarkan 50 unit. Itu keluaran purata. Bagus. Baik. Katakanlah kalau kita tambahkan kepada 30 orang, tetapi kuantiti yang kita tambahkan adalah katakanlah dia naik, kuantiti tambah tapi sebanyak 140. 140. Jadi bila kamu kira balik 140 bahagikan dengan 30, 140 bagi 30 bermakna kamu dapat berapa? 140 bagi 30 ke? 4.67. 4.67. Macam mana pula boleh jadi 4.67? Kejap. Ke cikgu yang keliru ni? 100 bagi 20. Patutlah cikgu salah kira lah. Apalah korang ni? Tu 1,000 sebenarnya. Mohon maaf. Kita betulkan balik kejap. Kena betulkan balik ni nak kena bagi tahu. Ya, betul. Betul Idina Sofia. Terima kasih banyak. Kalau bilangan pekerja 20 orang, kuantiti yang dihasilkan seluruhnya adalah jumlah kuantiti adalah 100, maka setiap seorang akan hasilkan 5 unit sahaja. Betul? Minta maaf 5 unit sebenarnya, 5 unit. Tapi bila kita tambahkan 30 orang, maknanya bilangan pekerja jadi 30 orang, kuantiti dia 140, maka keluaran purata dia akan jadi 4.67 unit. Keluaran purata bertambah ke berkurang? Keluaran purata bertambah ke berkurang? Berkurang cikgu? Ya, berkurang. Berkurang. Jadi kalau kita let's say lah kita tambahkan lagi 10, kita jadikan dia 40. Jadi katakanlah produk itu bertambah kepada 180 unit. So berapakah keluaran purata dia? So kita boleh calculate 180 bagi 40, dia akan jadi 4.5. Dia akan jadi 4.5. 4.5 unit. Nampak tak dia punya flow semakin lama semakin berkurang. Kalau bertambah, maknanya dia kalau at first dia akan naik sikit, kemudian dia akan kurang. Kerana apa Kerana manusia. Kerana we dealing with human. Human bukan robot. Bukan mesin. Kalau mesin, kalau ada satu mesin boleh buat 10 produk.
Kalau ada 10 mesin, boleh buat 100 produk. Kalau ada 200 mesin, ada boleh buat. Maknanya sama je. Kan? Tapi human lain. Human lain. Dia akan makin lama makin bertambah, kemudian dia akan berkurang. Kerana apa? Kerana mesin robot tu tak ada hati. Manusia ada hati. Bila ada hati, dia kadang-kadang ada malas. Kadang-kadang ada jemu. Kadang-kadang ada bosan. Kadang-kadang ada bersemangat. Kadang-kadang ada lebih tenaga. So, dia bergantung kepada manusia. Sebab itu, keluaran purata berubah-ubah. Berubah-ubah. Boleh faham? Yang ini contoh yang ini contoh. Yang ini contoh. Nanti kita akan tengok contoh yang lebih tepat lagi. Ini tentang keluaran purata ya. Right. So tak apa. Ini keluaran purata. So kita dah telah belajar tadi tentang konsep jumlah keluaran, kemudian keluaran purata, okey, dan juga satu lagi keluaran marginal ataupun keluaran sud. Siapa-siapa yang dah belajar bab ni yang masih tak faham lagi, sila bertanya tentang perkara-perkara ini. Di sini kamu berpeluang untuk bertanya. So jangan lepaskan peluang. Baik. Keluaran marginal ataupun keluaran sud. Okey, dia ada dua nama, iaitu marginal ataupun sud. Okey, apa itu keluaran marginal ataupun keluaran sud? Iaitu merujuk kepada perubahan dalam jumlah keluaran. Berubahnya jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. So, rumus keluaran marginal adalah segitiga tu maknanya perubahan. Simbol segitiga tu adalah perubahan ataupun dipanggil variable. Jadi perubahan jumlah keluaran dibahagikan dengan perubahan input berubah. So, hubungan antara keluaran marginal dengan kuantiti buruh. Nanti kita tengok hubungan antara keluaran marginal dengan kuantiti buruh yang digunakan adalah seperti berikut. Iaitu apabila bilangan input berubah bertambah, keluaran marginal akan bertambah juga sampai mencapai nilai maksimum. Kemudian keluaran marginal akan menurun. Menurun sehingga mencapai nilai kosong iaitu sifar. Berbeza yang tadi keluaran purata tadi dia takkan sampai kosong. Iaitu tidak akan bernilai sifar selagi jumlah keluaran adalah positif. Maknanya selagi produk itu positif lah. Tapi kalau yang sud, dia akan menurun sampai nilai sifar. So dia boleh pergi ke negatif. Akhirnya keluaran marginal bernilai negatif. Apabila jumlah keluaran jumlah keluaran itu mulai menurun. So dia akan bernilai negatif. Maknanya kalau dibandingkan ketiga-tiga konsep ini, bermakna yang tak akan negatif adalah jumlah keluaran dan juga keluaran purata. Tetapi yang akan cepat berubah adalah keluaran marginal. Sebab apa? Sebab dia akan boleh sampai ke sifar dan terus ke negatif. Itu tiga perkara ni, jumlah keluaran, kemudian keluaran purata dan juga keluaran marginal. Selagi kita berlegar pada teori ni, kamu mungkin susah nak faham. Sebab tak dapat bayangan. Tak apa. Kita akan tengok nanti kejap lagi. Kita akan tengok ada tak dia punya. Kejap cikgu tengok ada tak dia punya. Tak ada dia punya contoh ke? Ini kos. Kos tak nak. Kos tak nak. Kita nak keluaran. Keluaran. Sekejap sekejap cikgu cari dia punya contoh keluaran yang ada pada cikgu. Sekejap. Mana dia punya latihan dia?
Take five. Yang mana boleh minum kopi, boleh minum kopi. Okey, minum kopi dulu. Okey. Yang mana rasa-rasa nak minum air, nak terkencing, boleh tengok terkencing dulu. Okey, sementara cikgu cari mana dia punya set soalan dia. Sebab cikgu ada set soalan sebenarnya. Set soalan tentang ekonomi ni. Okey, latih nota ekonomi. Skema ekonomi. Okey, baik. Tingkatan 5. Okey. Right. Dua, tiga. Baik. Patut. Oh, okey. Ada yang tanya, cikgu bukan ke patutnya di Pulau Pinang sekarang? Tak. Cikgu akan ada di Pulau Pinang esok malam. Esok malam cikgu naik flight pergi ke Penang esok malam. So hari ni masih lagi menghabiskan masa untuk kelas-kelas ini. Sebab cikgu tak nak berhutang kelas-kelas ni. Nanti susah nak ganti. So penat lah. Jadi sebab itu cikgu teruskan kelas juga macam biasa. Macam biasa. Okey. Baik. Mana pula poin ini? Ni dia. Inilah dia yang dinanti-nantikan. Ya, okey. Ini keanjalan. Yang ini tentang kos pengeluaran. Ini tentang keluaran. Okey, bolehlah. Daripada tak ada kan. Baik. Okey, cikgu sharekan soalan. Okey, cikgu saya bawa pin nasi dekat. Okey Dina. Terbaik Dina. Okey. Baik. Okey, contoh soalan begini Okey. Jadual berikut menunjukkan jadual pengeluaran sebuah firma. Ini contoh. Okey, contoh Baik. So ada input tetap, ada input berubah, ada jumlah keluaran. Okey, jom kita tengok Baik, kita buat sama-sama untuk fahami konsep ini Input tetap okey 20 unit. Kamu rasa kalau 20 unit ni input tetap ni apa? Adakah input tetap ini mesin ke ataupun kilang? Bagi tahu cikgu. Input tetap tu mesin atau kilang? Ya, jawapan dia adalah mesin. Yes, sebab bilangan dia 20 unit. Takkanlah 20 unit kilang. Wow, dahsyatnya. Okey. Ini mesin. Manakala input berubah ini sudah tentulah ialah buruh. Ya, buruh ataupun kita kata pekerja lah. Okey, buruh atau pekerja. Baik. Kita tengok sini Ini jumlah keluaran. Kebiasaannya soalan-soalan macam ni dia akan tanya tentang apa tahu? Tentang kamu diminta untuk mencari kat sini. Iaitu diminta untuk mencari keluaran purata. Okey, purata, dan di sebelah sini lagi mungkin kamu dikehendaki untuk mencari keluaran sud. Ataupun marginal. Okey. So, mari cikgu tunjukkan cara-cara untuk mencarinya. Untuk mencarinya. Okey, korang nampak tak ni? Nampak okey, baik. Okey, nampak Baik. So kita tengok Baik, jumlah keluaran. Okey, input berubah 1 unit. Okey, jumlah keluaran 5 unit. Okey, keluaran purata berapa kat sini? Keluaran purata kita dah belajar iaitu jumlah keluaran bahagi dengan mesin. Bahagi dengan input berubah. Okey, bermakna di sini so 5 bahagi 1, betul? So keluaran purata 5 bahagi 1 iaitu jawapannya 5. Keluaran purata. Baik. Kemudian yang kedua, jumlah keluaran 12 bahagikan dengan input berubah 2 unit. 12 bagi 2 apa? 6. Okey, baik. Keluaran purata Baik. Kemudian kita lihat yang seterusnya iaitu 20. Okey, input berubah 3, jumlah keluaran 20. Berapa? Berapa? Tolong kira. Tolong kira.
Kalau korang nak cepat, korang tolong kira. 20 bahagi 3 berapa? 6.67. Okey, baik Aisyah, bagus. Okey. Kemudian untuk yang okey 4 pekerja, input berubah 4. So jumlah keluaran 30. Okey, cuba bagikan 30 bahagi 4. So berapa dia punya 7.5. berapa? 7.5. 7.5. Okey, baik. Kemudian okey, kita lihat di sini. Okey, yang seterusnya 48. Bila input berubah 6, 48 bahagi 6 berapa? 8. Okey, 8. Okey. Dan kemudian yang terakhir 72 bahagi 9. 8. 8 juga. Okey. Baik. 8 juga jadi kamu nampak tak? Dia punya flow dia naik keluaran purata dia naik sampai maksimum. Okey, sampai maksimum dekat situ. Okey. Okey, dia akan sampai maksimum. So dia terus sampai ke maksimum kat sini. Okey. Kemudian kalau ada bertambah lagi input berubah ni bertambah, jumlah keluaran bertambah, dah tentu dia akan kurang balik. Dia akan kurang balik. Iaitu mungkin dia pergi kepada 7 balik, kemudian mungkin pergi pada 6 balik, dia kurang. Bermakna dia akan bertambah ke maksimum, kemudian dia turun balik. Itu keluaran purata, sifat keluaran purata. Okey. Keluaran sud berbeza. Okey, sekarang ni faham tak tentang keluaran purata ni? Faham okey, baik. So keluaran purata itu je sebenarnya keluaran purata. Cuma yang tadi tu dia explain yang tu yang buat korang pening sebenarnya. Padahal sebenarnya benda sama je, bagi je lah. Jumlah keluaran bahagikan dengan input berubah. Okey, baik. Satu lagi yang kita nak tengok. Okey, iaitu berkaitan dengan keluaran sud. Keluaran sud ni penting ni. Keluaran sud iaitu kita tahu formula dia tadi iaitu okey, perubahan jumlah keluaran dibahagi dengan perubahan jumlah input berubah. Maksudnya di sini kalau nak kira keluaran sud, jap sebelum tu. Korang nampak soalan ke korang nampak nota tadi sekarang ni? Soalan bergerak-gerak tak? Sekarang tengah gerak. Okey, bagus. Baik. Alright. Cikgu nak pastikan supaya skrin tu tak gelap Baik, keluaran sud. So, keluaran sud kalau kita nak tulis kat sini iaitu dia formula dia adalah kita kata perubahan perubahan jumlah keluaran dibahagikan dengan perubahan jumlah input berubah. Dia macam tu. So macam mana nak buat ni cikgu? Sebenarnya macam ni. 5 jumlah keluaran 5 kan? 5 dengan 1. So kita bahagikan terus 5 dengan 1 berapa? 5 lah, betul? So yang kat sini iaitu kita boleh tulis iaitu di sini adalah 5. Baik, untuk set yang kedua bukan 5 biasanya kosong sebenarnya. Sorry. Ini kosong. Kita tak kira daripada yang first. Sebab apa Sebab untuk mengetahui perubahan jumlah keluaran, kamu kena tolakkan yang sebelumnya. Maknanya dia begini. Maknanya yang ini jumlah keluaran tolakkan dengan nombor 5, dibahagikan dengan 2 tolak 1. Maknanya tolakkan dengan nombor sebelumnya. Faham? Maknanya dia tolakkan. So dalam kes input berubah 2 tu, bermakna 12 tolak 5 bagi berapa? 12 tolak 5 dibahagikan dengan 2 tolak 1. Betul? Betul tak? 12 tolak 5 bahagikan dengan 2 tolak 1. So berapa jawapan dia? 12 tolak 5, 7. 7 bagi 1, 7 lah kan? So jawapannya berapa? Keluaran sudnya adalah 7. Itu 7. Kemudian untuk yang ketiga ni macam mana cikgu? Yang ketiga pun sama.
iaitu 20 tolakkan 12 kemudian dibahagikan dengan 3 tolak 2. Macam tu. Jadi untuk yang ini bermakna kamu akan buat iaitu untuk yang ini iaitu 20 tolak 12 dibahagikan dengan 3 tolak 2. So berapa jawapan dia? 20 tolak 12, 8 lah kan? 8 bahagi 1, 8. Yes, 8. Ini adalah dikatakan sebagai marginal ataupun sud. Yes. Kemudian sama juga yang bawah. Okey, sama juga yang bawah iaitu kita akan buat 30 ni tolakkan dengan 20 bahagikan dengan 4 tolak 3. So 30 tolak 20 berapa? 30 tolak 20 jadi 10. Jadi kita buat sini 10 sebab 10 bagi 4 tolak 3 1 kan. So 10 bagi 1 10 lah. Next kita buat. Okey, kita dah tengok, kita dah boleh anggap oh ini pattern dia. Sekarang 48 tolak 30. Berapa? 48 tolak 30 18. Okey, kemudian bahagikan dengan 6 tolak 4. Tengok betul-betul 6 tolak 4. Ingat nampak betul-betul 6 tolak 4. Jadi kat sini kita akan buat okey 48 tolak 30 bahagikan dengan 6 tolak 4. Jadi berapa? 9. Ya, betul. Okey. So kalau kita tolakkan 48 tolak 30 dibahagikan dengan 6 tolak 4. Jadi bermakna 6 tolak 4 jadi 2 dan 48 tolak 30 jadi 18. So 18 bagi 2 jawapannya adalah 9. Bagus. Jawapannya adalah 9. Okey. Dan yang terakhir. Okey, 72 tolak 48. Bahagikan dengan okey, 72 tolak 48 bahagikan dengan 9 tolak 6. Okey. So kita akan buat okey, iaitu di sini 72 okey tolak 48 bahagikan dengan 9 tolak 6. Okey, berapa jawapan dia? Okey, 9 tolak 6 jadi 3. 72 tolak 48 apa? 18 Dan 8 juga okey. 70 tolak 48 apa kejap. 8 28 24. 24. Okey, 24. So 24 bagi 3. So jawapannya adalah 8. So kalau kita lihat di sini, okey, nampak tak? Dia punya marginal dia kat sini. Okey, kau nampak tak kat sini? Ini beza keluaran purata dengan keluaran sud. Keluaran purata dia akan naik, okey, dan sampai satu tahap dia akan capai maksimum. Tetapi kalau keluaran sud tu, okey, dia akan naik sampai maksimum, dia turun balik. Maknanya apa? Maknanya, okey, kalau kamu nak mencapai orang kata apa, bilangan pekerja yang kita kata boleh mencapai maksimum, kamu boleh ambil keluaran purata iaitu 9 orang pekerja. Okey, 9 orang pekerja sebab setiap orang pekerja tu boleh keluarkan 8. Okey, maknanya bukan apa, semuanya akan boleh, setiap orang akan mendapat menghasilkan 8. Tapi kalau kamu nak cari kecekapan setiap pekerja, kamu akan nampak bahawa pekerja bila bertambah pekerja yang ketiga, okey, kamu nampak dia bertambah 8 unit. Bila tambahkan pekerja yang keempat. Yang keempat ni yang keempat, maka kamu akan nampak dia punya pertambahan dia kat sini 4 okey, 430 tu okey, bermakna dia punya maksimum. Setiap seorang boleh buat 10. Keluaran sud dia maknanya bertambah ke 10 maknanya bertambah yang keempat tu, maknanya bertambahlah untuk 10 unit. Namun begitu tambah lagi pekerja okey kepada 6, okey, dia makin kurang.
dia makin kurang. Kerana kecekapan telah pun dikurangkan akibat manusia. Berbual-bual dan juga berborak-borak. Okay. Jadi, nampak tak dia punya flow? Dia akan naik dan dia akan turun. Untuk keluaran sud. Untuk keluaran purata, dia akan bertambah sampai ke maksimum. Dan dia akan menurun. Kalau yang keluaran sud ni, kalau dia tambah lagi ke bawah, keluaran sud ni akan berkurang sampai sifar dan negatif. Dan boleh jadi negatif. Keluaran purata tak boleh jadi negatif. Keluaran sud boleh. Okey. Baik. Faham tak konsep keluaran purata dengan keluaran sud? Faham tak konsep keluaran purata dengan keluaran sud ini? Faham ya? Faham, cuma pun ni kena tolaklah bahagi. Ya, betul. Sebab itu Dina, sebenarnya dia perubahan ni. Bila perubahan maknanya, apa maksud perubahan? Kena tolak yang sebelum tu. Berapa dia berubah? Kena bahagikan dengan bilangan pekerja. Berapa orang yang dia buat perubahan tu. Itu maksud perubahan. Okay, perubahan jumlah keluaran maknanya berapa banyak dia berubah daripada jumlah sebelum ini. So, kena tolak lah. Kena tolak. Kena tolak. Dan bahagikan dengan bilangan pekerja yang ada dan tolakkan sebelum itu. Jadi dapatlah dia punya dipanggil keluaran sud ataupun marginal. Macam? Boleh faham? Boleh Faham pening sikit lah. Kena tolaklah bahagi. Ya, betul. Purata senang. Bahagi je. Tapi keluaran sud memang kena buat macam ni. Dan kenapa cikgu kena tunjukkan yang ini? Sebab kalau korang tak faham konsep ini, nanti korang akan belajar lagi yang konsep yang ini lebih tinggi. Iaitu apa tahu? Kos-kos pengeluaran. Kos tetap, kos berubah. Pengiraan kos. Jadi fahami konsep tu dulu. Cikgu tak nak kata apa? Tak nak habiskan cepat-cepat ke apa, nanti takut kamu tak faham. Fahami konsep 3 perkara. Okey, iaitu yang pertama tentang jumlah keluaran, yang kedua iaitu keluaran purata, dan yang ketiga iaitu keluaran marginal ataupun keluaran sud. Kalau disebut marginal je memang dia macam tu. Kalau kos marginal pun macam tu juga, Edina. Kos marginal kos sekarang tolak kos sebelum ini. Bagikan dengan input sekarang tolak dengan input sebelum ini. So itu dipanggil marginal ataupun sud. Maknanya perubahan. Okey. Tak nak pening-peningkan kepala, nanti korang tengok balik nota tu, korang tengok betul-betul kan. Dan juga kalau kamu ada pernah jumpa soalan-soalan macam ni, okey, soalan-soalan macam ni, cuba korang tengok balik. Dan kalau ada soalan, boleh WhatsApp kepada cikgu nak bertanya. Ada soalan nak tanya? Seronok sebenarnya ajar ekonomi.